Tak tahu nak belajar kat mana? Jom ikut Mira. Seronoknya belajar di UCAM. Jom sertai Mira dan daftar secara online di www.ucam.edu.my dan follow like media rasmi kami. Begin here, achieve beyond. SPM， 还在寻找大学学院，不知道在哪里找？来吧 ！UCAM University College Anglo Science Malaysia 大学为你们注册，属于Risda的总部，成为 UCAM 你们的第一选择。来吧，你们现在可以在线注册 www.ucam.edu.my。嗨，你们好。Hi everyone, Assalamualaikum. Welcome back to Pub Talk with Madam Safi. Hari ini hari Sabtu jam 11 pagi seperti biasa kita bawakan ataupun kita bersiaran langsung daripada College University Agro Science Malaysia bersama dengan alumni yang hebat yang bukan calang-calang orangnya. Alright, yang sudah pun bersama-sama dengan kita tengok ramai dah bersama-sama dengan kita. Kita ada Syahir Rosdin, kita ada Farawani. Hai Farawani. Kita ada Fauziana Ahmad Labis, kemudian kita ada siapa? Jul Faizwan. Okey, Jul Faizwan. Hai Jul Faizwan. Kita ada Aisyah, kita ada Izwan Raizat. Kita ada siapa lagi? Ramai Nora Dila. Oh, ramai sangat. Kita dah ada ramai sangat hari ni. Alright. Okey, selamat datang. Okay, welcome back to Pub Talk with Madam Safi. Ini adalah episod yang kelima. Okey, jadi mungkin kepada sesiapa yang baru saja menyaksikan minggu ini adalah minggu pertama, ini live ini adalah merupakan sesi borak-borak sembang-sembang bersama dengan alumni College Risda ataupun College University Agro Science Malaysia. Kita nak borak apa? Kita nak borakkan apa-apa sahaja yang boleh memberi inspirasi. Mungkin tentang pengalaman hidup, perjalanan motivasi yang boleh memberi ilham, okey, menjadikan semangat kepada kita untuk terus berjaya seperti mereka alumni College Risda dan College University Agro Science Malaysia. Alright, boleh dengar suara saya dengan jelas ataupun tak? Kalau boleh komen jelas dekat ruang komen. Okey, kita tengok kita ada Aliza Aliman. Assalamualaikum Madam Safi. Waalaikumsalam. Nora Dila binti Rahmat. We love Eddie. We love Eddie. Hidup nama saya Eddie Osman. Hasrul Nizam kata hidup Eddie. Kemudian Eddie suka ambil buah durian. Jul Faizwan kata. Alright, kita ada siapa lagi? Okey, Isyayani kata jelas line kita jelas. Alhamdulillah. Madi Ibrahim kata clear. Aliza Alima kata jelas. Amir Hamizan. Okey, saya Amir Hamizan. Hai Amir Hamizan. Okey, saya nak Eddie. Syahir Rustin kata memang glamour Eddie ni ramai ni sebut-sebut nama Eddie. Saya roommate Eddie. Ramai ni. Alright.
Okey, yang bersama-sama dengan kita, okey mungkin you all boleh komen lah korang daripada mana, daripada mana, kalau daripada Melaka, which part of Melaka, mungkin ada daripada Sabah Sarawak, okey, boleh bagi tahu daripada mana anda saksikan live kita pada pagi ini. Okey, kita tengok daripada mana ni, banyak komen-komen daripada kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat AD. Saya kawan baik AD, kata Muhammad Taqiyuddin. AD Kentang, kata Muhammad Fahmi Rahman. Okey. Muhammad Fahmi Rahman daripada Durian Burung. Okey, Aliza kita ada Aliza saya di Rembia Melaka. Okey, Muhammad Taqiyuddin kata saya dari Miri Sarawak. Hai orang Sarawak, saya nak tengok AD. Boleh. Kejap lagi kita akan bawakan AD bersama-sama dengan kita. Mana AD? Kami nak AD. Okey, baik, boleh, sabar. Alright. Okey, kita nak minggu ni adalah minggu yang kelima. So antara tajuk yang kita nak bincangkan hari ini adalah kesempatan dalam kesempitan, peluang menjadi usahawan Risda bersama dengan alumni Diploma Pertanian Muhammad Fadri bin Osman. Jadi kepada semua-semua yang sedang menyaksikan kita ni, saya mohon untuk you all sama-sama like, komen dan share agar perkongsian daripada insan hebat yang akan bersama dengan kita hari ini boleh menjadi manfaat lebih ramai orang dekat luar sana. Kita nak tawarkan banyak peluang-peluang keusahawanan kepada semua rakyat Malaysia, especially anak-anak pekebun kecil dan juga pekebun kecil. Jadi manfaat ini ataupun peluang ini boleh dikongsi, jadi mereka dapatlah semua peluang ini dapat dimanfaatkan oleh lebih ramai orang dekat luar sana. Alright, dan jangan lupa untuk tag kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan AD yang ada sekarang ni boleh tag kawan-kawan lain yang mungkin tak perasan ataupun mereka tak sedar, mungkin jadi diorang ni alert lah, boleh sama-sama saksikan ataupun melepaskan rindu pada AD yang lama dah tak jumpa ni kan. Alright. Okay. Tajuk yang kita nak bincangkan pagi ni ialah kesempatan dalam kesempitan, peluang menjadi usahawan Risda. Dan kalau ikutkanlah selama ini keusahawanan ni menjadi pilihan terakhir selepas gagal mendapatkan pekerjaan lain lah yang dianggap lebih stabil dan membanggakan. Okey, dan ramai beranggapan usahawan ataupun peniaga kecil ni tidak sehebat pekerjaan lain serta memalukanlah kerana tidak mempunyai pendapatan tetap. Namun COVID-19 yang berlaku satu dunia ketika ini memberi tamparan hebatlah kepada rakyat Malaysia yang berfikiran sedemikian dan mereka ni mengubah boleh mengubah mentaliti terhadap keusahawanan yang selama ini dianggap tidak stabil kepada pekerjaan yang bakal menjadi pendapatan rakyat Malaysia. Alright, dan di musim pandemik ini kita disarankanlah untuk mempersiapkan, kita buat persediaan awal especially tentang pengurusan keuangan diri. Apatah lagi dijangkakan 2.4 juta orang akan menganggur berikutan banyak sektor yang tidak berupaya membayar gaji dan mengalami kerugian teruk berdasarkan laporan Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia. Okey, jadi itu belum lagi bilangan pekerja yang terpaksa menerima separuh gaji dan ditolak gaji. Malah ada juga pekerja-pekerja yang telah diberhentikan kerja sejak Mac 2020 tahun lepas. Jadi ini semestinya merunsingkan dan memberi kesan negatif lah kepada rakyat Malaysia. Jadi pelbagai inisiatif lah yang telah diambil oleh kerajaan dan juga badan-badan tertentu untuk membantu rakyat daripada lemas dalam kemelut ekonomi ini. Antara inisiatif Risda lah, kita tengok Risda ni adalah satu entiti yang memperjuangkan golongan-golongan pekebun kecil dan juga anak-anak pekebun kecil, dan mereka ni telah membuat pelbagai bantuan bagi memastikan kelestarian hidup golongan ini. Jadi untuk membincangkan peluang-peluang keusahawanan yang diberikan oleh pihak Risda, saya menjemput AD atau nama penuhnya Muhammad Fadri bin Osman yang merupakan alumni Kolej Risda untuk sama-sama dengan kita. Dipersilakan AD. Okey, baik. Terima kasih AD kerana sudi meluangkan. Hai Mada Safi, apa khabar? Sihat? Khabar baik, sihat AD. Alright. Kita nak ucap terima kasih lah, hari ni hari Sabtu kan, hari orang bercuti bersama keluarga, tapi AD ni sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kita. Terima kasih AD. Okey, AD apa khabar? Sihat AD
Terima kasih Madam Safi. Jinak-jinak si burung merpati. Boleh? Wah. Hello? Hello, boleh. Silakan. Berpantun. Jinak-jinak si burung merpati. Boleh saya pantun Boleh saya pantun? Boleh. Silakan. Orang Melaka memang tak boleh lari daripada pantun. Silakan Eddie. Hello? Ya. Silakan Eddie, teruskan. Jinak-jinak si burung merpati terbang tinggi hinggap di atas menara. Madam Safi yang saya hormati, boleh saya mulakan kata? Saya kena balas pantun ni kan, tapi saya tak bersedia. Eddie tiba-tiba ada pantun. Hari-hari kena makan. Silakan. Silakan Eddie. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan, pertama sekali saya ucapkan jutaan terima kasih lah kepada pihak UCAM kerana sudi menjemput saya untuk berbicara pada pagi inilah. Jadi saya nak memperkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Fadri bin Osman ataupun lebih mesra dengan panggilan Eddie lah. Saya berusia 34 tahun. Saya telah berkahwin, alhamdulillah, dengan dikurniakan 4 orang cahaya mata lah, 2 lelaki, 2 perempuan. Dan saya merupakan alumni Diploma Pertanian pada tahun 2007 sehingga 2010 lah. Okey, baik. Alright. Kita nak tahulah kan, tadi kita dah berkenal-kenalan kan, Eddie merupakan alumni Kolej Rista daripada Diploma Pertanian Diploma Pertanian yang merupakan usaha sama dengan UPM ketika tu ke Eddie? Okey, baik. Ya betul. Alright. Sama-sama baik. dengan UPM lah masa tu. Okey. Boleh tak Eddie ceritakanlah sikit lah macam mana Eddie ni terdetik ataupun terbuka hati nak jadi ataupun memilih UCAM lah untuk menjadikan menjadi destinasi pengajian Eddie. Dapat tahu daripada UCAM ni pada mana Eddie? Okay, kalau ikutkan Madam Safi, macam mana saya boleh masuk dalam UCAM adalah di mana pada tahun 2007 lah, masa tu saya baru habis belajar dan saya dibesarkan di ladang. Maksudnya saya minat dalam bidang pertanian dan juga peladangan lah. Kemudian saya nampak di Keratan Akbar yang mana ada di Kolej Risda ada menawarkan diploma pertanian. Jadi masa tu saya mohon dan alhamdulillah Kolej Risda panggil lah untuk saya mengambil kos diploma pertanian pada masa tahun 2007. Okey, baik. Okey, Eddie ni adalah antara otai-otai lah antara senior-senior semasa program Diploma Pertanian Kolej Risda dulu kan. So apa pandangan Eddie lah tentang naik tarafnya Kolej Risda kepada jenama UCAM ataupun Kolej Universiti Agroscience Malaysia, perubahan dulu dan sekarang di mata Eddie sebagai alumni? Okey, terima kasih Madam Safi. Kalau ikut pandangan daripada saya sendiri, iaitu 11 tahun lah saya telah meninggalkan Kolej Risda yang sekarang ini dikenali sebagai UCAM, yang mana kalau ikutkan banyak perubahan lah sebenarnya yang berlaku ke atas UCAM, di mana saya mengikuti melalui media sosial UCAM sendiri. Kalau ikutkan dengan mata kasar, kita tengok banyak fasiliti baru lah, fasiliti dari segi bangunan. Yang pertamanya bangunan-bangunan fakulti baru dan juga ruang-ruang belajar yang dapat dipertingkatkan lagi lah. Kemudian dari segi pengangkutan, fasiliti pengangkutan lah. Macam kami dulu pada tahun 2007 hingga 2010 tu, pengangkutan utama kami masa tu adalah bas kontot lah. Bas kontot saja dengan van. Tapi sekarang ni kalau kita tengok fasiliti pengangkutan, macam-macam pengangkutan yang ada alhamdulillah itu untuk kebaikan pelajar lah. Kemudian lepas tu kita ada daripada segi fasiliti ladang. Sekarang kita tengok fasiliti ladang di UCAM ni banyak plot-plot tanaman, banyaklah dari segi kebaikan yang ada sekarang ni yang dinaik taraf. Tapi yang paling utama sebenarnya bila penaik tarafan daripada Kolej Risda ke UCAM ni, apa yang kita tengok adalah berkenaan dengan kos-kos aliran khusus yang ditawarkan lah di UCAM. Maksudnya macam dulu kami pada semasa di Kolej Risda dulu, khusus yang ditawarkan semua sijil dan juga diploma. Sekarang ni kita tengok dia ada sijil, diploma, ijazah sarjana muda dengan master sekali lah.
Jadi selain pada itu juga kursus-kursus UCAM ni kita sedia maklum sekarang ni dia ada persijilan diiktiraf MQA. Macam kami dulu ada sijil ataupun yang tidak diiktiraf lah daripada MQA. Tapi impact daripada MQA punya sijil yang diiktiraf ni dapat kita tengok lah dapat menghasilkan student yang sangat berkualiti. Yang mana dapat dibuktikan jugalah kalau student praktikal daripada UCAM datang ke DISDA pejabat kita untuk praktikal, tengok student-student ni aktif lah, positif. Maksudnya student terbaik lah. Alhamdulillah. Maksudnya memang jelas terbukti bahawasanya graduan UCAM adalah merupakan graduan yang hot, yang memenuhi kehendak pasaran, daripada apa yang mereka pelajari di UCAM semestinya sangat berguna dan membentuk karakter mereka menjadi pekerja yang baik di mana-mana tempat. Kalau kita kata orang, kalau kat mana kita campak pun boleh survive graduan UCAM ni. Alright, lepas habis belajar Eddie buat apa? Mungkin Eddie boleh kongsikan kejayaan Eddie sekarang. Okey, terima kasih Madam Safi. Kalau ikutkan masa saya habis belajar adalah pada tahun 2010, yang mana pada masa tu saya belum combo lagi, tapi saya telah, alhamdulillah ada rezeki, saya telah diserap di dalam ladang, iaitu sebuah syarikat ladang lah sebagai cadet Pantes. Kemudian saya ditawarkan menjadi assistant manager lah pada masa tu. Memang masa tu tak sangka lah, memang aku cakap sijil Risda ni memang laku keras lah kita panggil . Lepas tu setelah beberapa bulan bekerja, saya dihubungi rakan lah, kawan-kawan baik yang mana mengajak untuk menyertai interview Risda pada tahun tu. Jadi alhamdulillah saya cuba juga untuk interview, walaupun sayang untuk meninggalkan ladang, tapi anak-anak dikatakan rezeki, alhamdulillah berjaya lah pada masa tu, interview berjaya. Dan telah masuk Risda pada tahun 2011 dengan rakan-rakan, kawan-kawan baik sama batch pada masa tu, dan ditempatkan di Kuala Lipis lah sehingga tahun 2015 saya pindah ke Risani Selatan, Tampin, dan sehingga sekarang lah saya masih berada di Tampin, Selatan. Alhamdulillah rezeki kan. Alright, kita nak baca sikit komen ni. Ramai sangat ni ramai sangat viewer yang komen ni. Saya antara nak bacakan Jul Faizwan kata air gegendang jangan lupa sebut. Air gegendang. Alright, kita ada siapa lagi kat sini? Kami ada Abang Lamat, kata Muhammad Fahmi Rahman. Abang Lamat, Abang Lamat masih lagi setia bersama-sama dengan UCAM sampai sekarang Alright, Muhammad Fahmi Rahman kata mesin basuh beratur jangan lupa. Okey, kita tengok siapa lagi dekat sini. Okey, kita ada Jul Faizwan kata sangat berkualiti student sebab senior suka makan Maggi Junior. Gitu. Alright, kita ada siapa lagi? Kita ada Muhammad Fahmi. Assalamualaikum sahabat UCAM, hadir dari Seremban Negeri Sembilan. Anda sememangnya mantap. Dari mana tumpahnya getah kalau bukan dari graduan Risda? Hebat. Alright. Okey. Sekarang Eddie bekerja bersama Risda kan. Jadi bagaimana Eddie melihatlah ilmu masa Eddie belajar semasa di Kuliah Risda dulu ni membantulah Eddie dalam tugas-tugas harian Eddie di Risda. Okey, kalau ikutkan untuk membantu daripada segi semasa belajar memang banyak sangat manfaat lah. Banyak manfaat walaupun waktu belajar dulu dengan waktu bekerja ni memang jauh perbezaannya lah. Jadi apa yang saya kata dapat banyak manfaat tu contohnya sebagai kita lebih kepada soft skill lah. Semasa di Kuliah Risda dulu kita membuat pembentangan assignment, pembentangan kertas kerja di depan pensyarah, di depan kawan-kawan lah. Kemudian itulah saya ingatkan kepada adik-adik yang sedang berada di UCAM, kalau ada pembentangan ataupun ada perbincangan, volunteer diri. Jangan malu-malu, segan-segan, sebab bila kita volunteer diri tu nanti kita akan lebih berkeyakinan lah. Dalam pekerjaan ni sebenarnya kita perlu lebih berkeyakinan untuk
bersama dengan rakan-rakan kerja, berhadapan dengan orang kampung, berhadapan dengan situasi di mana kita dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang baik lah. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah semangat bekerja berpasukan lah. Kalau ikutkan soft skill yang ada, masa belajar dulu kita bersama rakan-rakan, buat assignment, memberi kerjasama. Tapi di masa alam pekerjaan ni pun still samanya, cuma kita ada kerja-kerja yang berlainan lah, itulah. Okey, baik. Alright. Okey, jadi semestinya semua pengalaman AD, tak kisahlah pengalaman berada di dalam kelas, pengalaman semasa menyertai program-program ataupun aktiviti-aktiviti kurikulum di College Risda dulu memang memberi banyak impact lah dan menjadikan AD siapa diri AD sekarang. Jadi betul lah sebenarnya pengalaman orang kata ada setengah pendapat yang menyatakan bahawa tak perlu belajar, masuk belajar tinggi pun boleh berjaya, tapi sebenarnya istimewanya kalau anda sambung belajar, anda tak akan dapat pengalaman ataupun tak akan dapat ilmu-ilmu soft skill ataupun ilmu-ilmu kemahiran insania yang anda boleh dapat dekat luar. Okey, dekat sinilah kita akan bentuk latih pelajar dengan kemahiran komunikasi, kemahiran bekerja secara kumpulan, kemudian kemahiran pembentangan public speaking dan sebagainya. Dan jadi ini yang sebenarnya membentuk anda menjadi individu yang laku di alam pekerjaan nanti. Alright. Kita tengoklah AD, kita tengok situasi sekarang kan dengan kes kita semakin meningkat semakin hari sekali kita dah mencecah pun kes lebih daripada 20,000 sehari dan semestinya pandemik COVID-19 ni mendatangkan kesan langsung lah kepada ekonomi ataupun perniagaan domestik, antaranya adalah seperti pelancongan, pengangkutan dan sebagainya, dan ini sekaliguslah mengakibatkan ramai kehilangan pekerjaan. Dan saya dapat maklumat bahawa Risda ni ada menjalankan program aktiviti ekonomi tambahan khusus kepada golongan pekebun kecil Risda. Jadi boleh tak AD terangkan dengan lebih lanjutlah tentang program AET ni AD? Okey, terima kasih Mala Safi. Program AET tapi terlebih dulu saya ulas sikitlah berkenaan dengan COVID-19 ni. Di mana COVID-19 yang sedang melanda sekarang ni, kalau ikutkan memang banyak beri kesan lah sebenarnya kepada, terutamanya kalau di peringkat Risda ni, terutama kepada usahawan kita lah usahawan kita. Kemudian hari ni pun skop pembincangan pada hari ni adalah untuk khasnya kepada pengumum kecil, anak-anak kecil, alumni, yang mana kita akan memberitahu, war-warkan lah kepada mereka ni, iaitu program bantuan yang Risda ada untuk diberikan kepada mereka ni semualah. Jadi pertama sekali Risda ni ada, saya kecilkan skop untuk usahawan ni, yang mana tumpuan kami lah pada kali ini adalah berkenaan dengan bantuan aktiviti ekonomi tambahan. Aktiviti tambahan ni dia ada dua, iaitu bantuan dari segi dinamakan sebagai skim insentif startup yang pertama, dan juga skim insentif nano. Skim startup ni adalah geran bantuan yang diberikan sebanyak RM10,000, iaitu bermaksud untuk memulakan perniagaan, yang mana alumni-alumni anak pengumum kecil generasi muda yang ingin memulakan perniagaan sebagai usahawan, apa saja jenis perniagaan, kita akan bagi dengan nilai RM10,000 lah. Kemudian skim insentif nano. Skim nano ni adalah bantuan yang bernilai sebanyak RM20,000 maksimum, yang mana dia adalah usahawan yang telah menjalankan aktiviti dengan pendapatan yang lebih daripada RM5,000 lah, ataupun sekurangnya 3 tahun telah berniaga. Ini adalah inisiatif daripada Risda sendirilah. Okey, baik. So apa antara objektif utama sebenarnya bantuan ni, Edi? Okey, kalau ikutkan objektif utama sebenarnya Risda ni sebenarnya adalah untuk menggalakkan mereka-mereka ni, generasi muda sehingga pengumum kecil ni, untuk join usahawan ni. Kalau boleh kita nak menggalakkan semualah pengumum kecil, alumni yang anak pengumum kecil join usahawan. Lepas tu yang kedua adalah untuk tambah kualiti nilai produk yang mereka hasilkan. Kemudian yang ketiga adalah bantu untuk kembangkan perniagaan mereka ni lah, daripada aspek pengeluaran ataupun pengurusan, dan juga yang paling utama sebenarnya adalah ada untuk menjana pendapatan RM2,500 kepada keluarga pengumum kecil menjelang tahun 2025 lah. Itu objektif utama daripada Risda lah.
Okey, baik. Kita ada soalan-soalan ni, ramai juga yang bertanyakan soalan dekat sini kan. Okey, kita tengok. Nak share satu tips kepada graduan-graduan UCAM termasuk adik-adik yang baru masuk dalam family UCAM, usaha dan terus usaha untuk terus berjaya di dunia, dan jangan lupa doa dan tawakal kepada Allah lepas apa yang anda telah usahakan. Betul Muhammad Fahmi. Kemudian kita ada juga Amir Hamizan tanya apa peluang keusahawanan Rizda boleh bagi semua boleh mohon. Okey, kejap lagi kita akan terangkan lebih lanjut. Ramai yang berminat ni Alright, Hafizuddin Salahuddin kata mantap tuan. Kemudian jenis perniagaan apa ya? Okey, baik, kita akan terangkan. Kita tengoklah. Okey, ramai dekat luar sana yang tertanya-tanya, yang berminat untuk sertai dan untuk membaiki sosioekonomi hidup mereka. Jadi kalau mereka berminat, ramai yang berminat, apa kelayakan ataupun syarat-syarat yang diperlukan untuk sertai program ni, Adi? Okey, kalau untuk syarat-syarat yang kelayakan dia, yang pertama sekali dia wajiblah warga negara Malaysia. Kalau dia warga Amerika, Mongolia, saya minta maaf. Okey, dia mesti warga negara Malaysia dan merupakan keluarga penghubung kecil lah. Keluarga penghubung kecil iaitu isteri, anak atau suami lah. Kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan diberikan kepada keluarga yang berumur 18 hingga 60 tahun. Keutamaan, kalau lebih daripada 60 tahun pun tak ada masalah, kita akan cuba bantu. Yang ketiga adalah keutamaan diberi kepada B40, tapi itu adalah keutamaan. Tapi kalau ada M40 atau T20 pun tak ada masalah, kita akan cuba buat penilaian dan bantulah. Lepas tu yang keempat adalah pemohon sendiri adalah bersedialah untuk menghadir kursus ataupun apa-apa aktiviti yang Rizda jalankan. Itu sajalah dia punya syarat. Okey, baik. Semestinya yang paling penting adalah perasaan ikhlas ataupun bersungguh-sungguh untuk menjadi usahawan, tu yang paling penting Edi. Ya, betul. Alright. Okey, so ramai yang menyambut baiklah usaha-usaha bagi meningkatkan dan melahirkan lebih ramai usahawan yang dibimbing oleh Rizda kan. So apa antara jenis-jenis perniagaan yang boleh diberi bantuan kepada mereka yang berminat ni, Edi? Okey, kalau ikutkan jenis perniagaan ni, Madam Safi, memang boleh dikatakan keseluruhan perniagaan lah, tapi dia terbagi kepada 4 lah kalau kita cerita kan. Yang pertama adalah pengeluaran jadi produk makanan, maksudnya perniagaan dari segi makanan lah sebagainya. Contohnya adalah kek, roti, biskut, makanan frozen, makanan ringan, air cordial, apa-apa jenis makanan lah. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran produk bukan makanan lah. Bukan makanan ni contohnya baja, dikeluarkan baja, dikeluarkan pembuatan cenderahati, parang, perabot, macam itu yang kedua lah. Yang ketiga adalah pemasaran, yang mana pemasaran ni adalah jualan online, pengedar ataupun ejen-ejen lah. Lepas tu yang keempat adalah perkhidmatan bukan pemasaran. Bukan pemasaran ni pula maksudnya macam kedai-kedai makan, kedai jahitan, kedai bengkel. Lepas tu yang kelima adalah pertanian lah. Pertanian ni termasuklah tanaman, ternakan itik, ayam, lembu dan juga aquaculture lah, perikanan. Itu jadi bantuan yang kita bagilah, Rizda bagi. Okey, pendek kata apa-apa saja aktiviti keusahawanan yang boleh menjana ekonomi keluarga mereka bolehlah dilaksanakan untuk sertai program ni, Edi. Kita ada banyak soalan daripada viewer kita. Memang hot lah topik perbincangan kita dan ramai sangat yang join kita hari ini. Dan kita nak tengok kita ada Rahman Fadilul kata wow, hebatnya Tuan Amir Hamizan, seorang insan yang hebat. Alright, hebat Pak Cik Edi ni, kata Puan Siti Rabiah, hebat Pak Cik Edi ni. Okey, Muhammad Fahmi Rahman kata pemohon cucu atau cicit pekebun kecil boleh mohon juga ke, Edi? Kalau cucu dan cicit pekebun kecil. Kalau ikutkan kita di Rizda ni cuma keluarga penghubung kecil yang terdiri daripada suami, isteri dan anak. Macam tu je lah. Okey, baik. Alright. Okey, baik. Kemudian kita ada siapa lagi? Kalau bisnes kita part time boleh mohon tak? Tolong tanyakan soalan saya ni, Madam. Silakan Edi jawab. Kalau part time boleh tak?
Kalau ikutkan memang boleh, insya-Allah boleh dibantu. Jadi yang penting saya permohonan je lah, kita masuk permohonan je. InsyaAllah ada rezeki, insyaAllah tak ke mana tu. Alright, so kita ada siapa ni? Kita Ya, ada betul. Encik Abu Naim. Cik Abu Naim Cik Abu Naim ni kata terbaik Eddie. Okey, kemudian kita ada kami sayang Eddie, panjang dia punya sayang Eddie. Gitu memang Eddie ni memang orang kata orang hebat lah ramai orang sayang. Okey, Raimi Jaafar, wah menarik. Okey, kita ada siapa lagi? Kita ada Seri Hanazik Abdul Malik. Kemudian kita ada Amar Yahya, Eddie tak sayang Ang. Okey, kemudian ni, adakah college akan menawarkan kursus ataupun pengajian bidang kemahiran khusus menimbal balik keusahawanan dalam bidang kemahiran ataupun industri sewaktu dengannya? Ya, betul. Istimewanya UCAM ni, UCAM adalah merupakan institusi pengajian tinggi swasta yang bukan hanya menawarkan pelajar-pelajar dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan pertanian, landscape dan sebagainya, tapi setiap kursus-kursus yang kita tawarkan ni kita suntik dengan ilmu keusahawanan. You all kena belajar tentang account, tentang ekonomi, tentang keusahawanan. Semua subjek-subjek keusahawanan tu diterapkan dalam setiap kursus. That's why itu adalah kelebihan lah. Itu adalah kelebihan benefit yang diterima oleh graduan UCAM, pelajar UCAM. Okey, mereka mendapat faedah 2 dalam 1 jika anda lanjutkan pengajian di College Rista ataupun di UCAM. Alright, budak ni mana-mana ada, kata Rahman Fadilul. Okey. Okey, Eddie famous ni. Saya nak sambung belajar tapi risau gagal lagi. Jangan risau. Okey, sebenarnya gagal dalam satu perkara bukanlah pengakhiran hidup, tapi sebenarnya ia adalah merupakan batu loncatan yang boleh jadikan kita semangat atau bagi kita semangat untuk kita jadi lebih baik pada masa depan. Okey, kita tengok ramai sangat yang sedang menyaksikan yang kita. Jadi saya mohonlah untuk kita meriahkan lagi kita punya sesi perbincangan live FB ni, tolong like, komen dan share kepada ramai-ramai orang. Sila tag kawan-kawan, jiran-jiran semua supaya lagi meriah lagi perbincangan ini, dan perbincangan ni boleh memberi manfaat kepada lebih ramai orang lah dekat luar sana. Alright, seterusnya lah, okay, kita nak tengok apakah bentuk bantuan lah yang diberikan oleh RISDA kepada mereka yang berminat ni, Eddie? Okey, kalau terima kasih Madam Safi. Kalau ikutkan bantuan bantuan yang diberikan adalah dalam bukan dalam bentuk wang tunai Wan Safi. Ya. Kita bagi bentuk yang pertama adalah dari segi mesin, peralatan ataupun baik pulih premis lah. Ini untuk startup dengan nilai RM10. Kalau untuk nano pula sama seperti startup tadi, iaitu diberi bantuan mesin, peralatan, baik pulih premis, cuma ditambah dengan pelabelan dan pembungkusan lah untuk menaikkan nilai produk-produk usahawan ni dengan nilai RM20,000 tu lah. Okey, baik. Alright. Kalau ada mereka yang berminat lah nak sertai program yang dianjurkan oleh RISDA ni, apakah tata cara permohonan yang mereka perlu lakukan, Eddie? Tata cara permohonan ni mudah je Puan Safi. Semua pemohon yang ingin berminat boleh layari laman web RISDA lah. Dekat sana ada link yang disediakan untuk permohonan usahawan, ataupun hubungi je lah pejabat RISDA yang berhampiran, yang paling mudah, dan bertanyalah ke pejabat RISDA, nanti akan diberi link. Pengisian borang adalah melalui online. Ini online. Jadi diberi nama sebagai tapisan rekrutmen lah. Kemudian nanti dia akan ada ujian psikometrik dan kejaya. Itu je lah untuk permohonan, tata cara permohonannya. Okey, baik. Okey, kita bacakan komen daripada viewer kita Muhammad Fahmi Rahman kata, Eddie tolong boleh senyum buat muka comel sikit sebab dia nak screenshot muka Eddie dekat dalam Facebook ni. Comel Okey, baik. Alright, kita tengok Madi Ibrahim kata gagal sekali bukan gagal selamanya. Ya, betul, kegagalan tu adalah merupakan guru yang terbaik lah kepada kita, menjadi pengajaran kepada kita, menjadi batu loncatan kepada kita untuk berjaya di masa depan. Alright, terbaik Eddie, penjelasan yang hebat, kata Kin Ashikin. Okay, daripada Puan Siti Aminah, Dekna. Okey, Eddie ni dulu muka garang, seram nak ajar kelas dia, tapi baik-baik semua sebenarnya. Itu dia antara kenangan-kenangan ataupun kenangan bersama pelajar dulu.
Alright, kita tengok siapa ni. Kita ada, tengok kulit pun dah tahulah Eddie seorang pekerja yang keras. Bekerja keras. Okey, kemudian kita ada siapa lagi? Muhammad Taqiyuddin, dia nak tanya waktu bila yang terbaik untuk kita mohon bantuan Rizda? Boleh mohon sepanjang tahun ke? Eddie, mungkin Eddie boleh jawab soalan ni? Okey, kalau ikutkan link yang diberikan ataupun permohonan online yang diberikan ni memang sentiasa ada lah. Maksudnya bila boleh mohon. Jadi permohonan ini akan melalui Ibu Pejabat Rizda lah. Ibu Pejabat Rizda nanti dia buat tapisan. Tapi tak ada masalah, bila-bila permohonan pun dia boleh dilaksanakan. Tapi kesesuaiannya adalah lebih kurang dalam bulan 10 hingga bulan 12, yang mana peruntukan untuk tahun depan lah yang kita akan beri macam tu. Okey, baik. Kita baca lagi ni Amir Hamizan kata, Eddie, lagu Putus Saja Pacarmu satu please. Mungkin nanti kita boleh buat sesi khas Eddie bersama dengan kita, boleh karuk-karuk. Alright, okey. Okey, Nurzila Muhammad, Encik Eddie ni adalah bos saya. Tengok tu ada staff Cik Eddie yang sedang menyaksikan kita ketika ni. Alright. Okey, kemudian kita tengok tengoklah Eddie live pun dekat kebun. Tengok tu yelah kita nak tengok orang kata, ada yang kata Eddie ni memang sangat kuat bekerja sampai tengah live dekat dalam ladang getah tu kan. Alright. Madam, tolong tanya pada tuan panel, adakah bantuan yang diberikan pada pihak Rizda mempunyai had limit satu masa, atau bantuan yang diberikan hanya sekadar sekali sahaja, one off, atau berterusan Eddie? Ni ada yang nak tanya ni. Adakah bantuan tu one off ataupun berterusan? Terima kasih. Okey, macam ni Madam Safi, ikut bantuan ni pada permulaan dia kita tengok pada potensi usahawan tu sendiri. Tapi kalau untuk permulaan kita akan bagi maksimum 10K lah bantuan startup. Kemudian jika kemudian tahun-tahun berikutnya kita lihat pada kemampuan usahawan tu, nilai nilai pendapatan dia meningkat melebihi 5,000, kita akan bagi pula untuk bantuan nano, tambahan untuk nano lah, sebanyak RM10,000 lagi. Kemudian jika kita lihat aktiviti perniagaan dia boleh maju dan pergi lebih jauh, kita akan ada beberapa lagi bantuan lain lah yang disediakan. Sebagai contohnya kita ada Risma Mobile yang saya akan maklumkan lah. Kemudian ada juga lebih bantuan-bantuan lain seperti Grumbik. Itu yang akan saya bentangkan nantilah, saya bagi tahu sebelum ni, depan ni. Okey, baik. Ada soalan daripada Amar Yahya, kalau peneroka Felda tanam getah boleh mohon ke? Kalau peneroka Felda boleh mohon ke? Kalau mengikutkan soalan ni, sebenarnya kita dah ajukan kepada pihak tertinggi lah di Ibu Pejabat bahagian pengguna usahawan, yang mana menyatakan kalau Felda ni merupakan agensi yang lain. Agensi lain tu ada bantuan yang disediakan sendirilah daripada pihak agensi. Kita hanya kepada orang kecil-kecil yang melibatkan Rizda je lah. Okey, baik. Alright, kita ada Muhammad Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Sabah. Apa khabar orang Sabah? Sihat ya? Sihat bah? Sihat? Alright, kemudian kita ada Alright, kita ada Kin Ashikin. Rizda adalah salah satu agensi yang terbaik untuk yang baru nak membina kerjaya dalam bisnes. Rizda membantu sehingga berjaya. Maksudnya bantuan yang diberikan kepada pekebun kecil ataupun anak pekebun kecil ni bukanlah bantuan yang diberi sekali lepas tu dibiarkan begitu saja. Pihak Rizda akan memantau sehinggalah peserta-peserta yang terlibat yang memohon bantuan daripada Rizda ni sehingga mereka berjaya mendapat pulangan yang lumayan yang sekurang-kurangnya melebihi 2,500 pendapatan sebulan. Betul tak Eddie? Ya, betul gitu. Okey, baik. Kemudian kita ada siapa ni? Seri Hanazik Abdul Malik. Salam Eddie, jenis apa bantuan yang diberi? Bantuan. Maybe dah disebutkan, mungkin Eddie boleh ulang semula jenis bantuan yang diberi, Eddie? Jenis bantuan yang boleh diberi tadi yang nanti saya maklumkan lah. Dia ada peralatan, juga mesin-mesin dan juga baik pulih premis lah. Dan juga pelabelan dan pembungkusan. Itu adalah jenis-jenis bantuan yang diberilah.
daripada Okey. Riza. Bukan wang tunai ya. Aha. Bukan berbentuk wang tunai tapi bantuan-bantuan seperti peralatan, bantuan untuk perlabelan dan sebagainya. Alright, kita ada okay, Muhammad Fahmi nak tanyalah disebabkan AD ni mempunyai kemahiran public speaking yang bagus. Dia tanya bagaimana hendak memupuk pengucapan awam ni. Macam mana nak jadi best public speaker? Saya tak jugalah cakap public speaker yang baik, tapi kita berusaha sebenarnya itu semua adalah dari pengalaman. Jadi yang paling utama sekali sebenarnya volunteer dirilah. Kalau ada sebarang aktiviti yang melibatkan komunikasi, jadi kita volunteer diri. Lama-lama kita akan lebih beranilah. Contohnya kalau ada untuk menjadi MC, cubalah untuk menjadi MC. Macam itulah. Sebab saya dulu pun selalu menjadi MC lah. Dia katanya tu. Jadi orang kata praktis tu ataupun pengalaman tu penting yang boleh mengasah bakat komunikasi kita dengan baik. Alright, kita ada banyaknya yang tulis ni, tak terkejar saya nak komen komen-komen viewer. Dah lama tak dengar suara AD, rindu. Okey, Seri Hanazik kata kerja tangan termasuk tak dalam aktiviti keusahawanan yang dibantu oleh Risda? Aktiviti kerja tangan. Macam mana tak? Aktiviti kerja tangan. Tak jelas. Okey, baik. Kata pertanyaan dari Seri Hanazik ni, dia kata adakah bisnes kerja tangan ni termasuk dalam bisnes yang boleh dibantu oleh pihak Risda? Ya, kerja tangan ni maksudnya pembuatan lah daripada segi cendera hati, saya rasa maksudnya tu. Jadi tadi saya maklumkan untuk pembuatan cendera hati ni dia termasuk dalam produk, bukan makanan lah, memang termasuk lah untuk aktiviti beri bantuan. Okey, baik. Zaid Yaakob kata berapa maksimum bantuan tu? Okey, seperti yang AD katakan tadi, maksimum adalah sehingga RM20,000, betul tak AD? Ya betul. Tapi bukan ikut dia punya kategori tadi lah, startup. Okey, baik. Tapi bukan dalam bentuk kewangan tapi Risda akan membantu dari segi peralatan, kursus-kursus, kemudian label, marketing dan sebagainya kan? Alright. Okey, madam, di tempat saya ni kawasan Berpahang, kawasan luar bandar, ada di kalangan anak-anak desa yang berpotensi dan result bagus. Cuma kekangan dari segi keuangan untuk sambung belajar. Apa yang UCAM boleh bantu golongan ini? InsyaAllah kita di UCAM ada menyediakan bantuan. Mungkin kita boleh kita ada bantuan seperti PT-PTN dan sebagainya. Selain daripada tu, kepada anak-anak pekebun kecil ni ada juga tawaran-tawaran menarik yang kita nak bagi. Contohnya seperti potongan harga yuran pengajian selama sebanyak 20%. Kita nak bagikan insentif RM2,000 kepada mereka yang mendapat 3.5 pointer ke atas, dan juga kita nak bagi insentif RM500 dan juga kupon makan kepada mereka yang berkelayakan, di samping bantuan-bantuan pendidikan yang lain-lain. Jadi mungkin Madi Ibrahim ni boleh kontak pihak pemasaran ataupun boleh kontak sendiri saya supaya kita boleh dapatlah kita dapat bantu mereka-mereka yang ada potensi, yang ada yang berpeluang untuk melanjutkan pelajaran tapi ada masalah dari segi kekangan. Mungkin kita boleh adakan perbincangan supaya golongan-golongan ini tidak ketinggalan untuk mendapat pendidikan yang sepatutnya, yang boleh yang menjadikan mereka orang-orang yang lebih berjaya di luar sana seperti Tuan AD kita ni. Alright. Okey, craft tangan, Fahmi kata craft tangan juga boleh AD sebagai bisnes, antara bisnes yang dibantu oleh pihak Risda. Alright. Ya, craft tangan tu boleh. Okey, baik. Selain daripada craft tangan, okey, itu kita tengok ada madam di UCAM, ada ke statistik berapa peratus alumni dari graduan UCAM yang telah bekerja di Risda? Mohon share. Okey, kita sebenarnya ada statistik tu, tapi buat masa sekarang ni saya tak pastilah, tak jelas berapa peratus tapi kalau kita tengok keboleh pasarannya, lebih daripada 85% graduan UCAM
mendapat pekerjaan dan ada juga melanjutkan pelajaran. Jadi semestinya UCAM ni menawarkan ataupun melahirkan graduan-graduan yang mempunyai potensi yang mempunyai pasaran kerja yang baik dekat luar sana. Okay, nanti mungkin next time kita boleh kongsikan berapa bilangan statistik pelajar-pelajar UCAM yang telah bekerja di RISDA, insya-Allah nanti next session. Alright. Okey, banyak soalan-soalan ni. Okey, Okey, Eddie, jika belum bekerja selepas tamat pengajian, apa yang cetusan idea yang ingin Eddie lakukan sebagai graduan UCAM kalau belum bekerja? Apa yang boleh dilakukan dilakukan oleh graduan UCAM sebelum mereka mendapat pekerjaan lah. Kalau kita tengok sekarang ni musim pandemik, mungkin susah sedikit nak dapat kerja, tapi antara yang boleh dilakukan lah daripada pengalaman Eddie dan sebagainya. Pada pendapat saya lah, apa yang boleh dilakukan jika graduan yang tak bekerja, tapi yang pertama adalah cubalah untuk mencubakan diri dalam bidang keusahawanan ataupun perniagaan. Yang mana kita tengok bukan setakat RISDA saja yang bagi bantuan, banyak lagi agensi-agensi lain di bawah kerajaan yang bagi bantuan. Contohnya adalah Majlis Belia Malaysia. Majlis Belia Malaysia ada menyediakan geran-geran bantuan yang bersesuaian lah, walaupun tuan-tuan bukan anak peguam kecil, bantuan lain daripada MADI dan banyak lagi lah agensi-agensi lain yang ada menyediakan bantuan. Yang pertama sekali kita kena dalam diri kita lah, kita nak berusaha, nak berjaya, kita kena cubalah, itulah yang sebenarnya. Betul, okey. Banyak sangat bantuan daripada luar, tapi yang penting adalah diri kita sendiri. Betul tu. Kita tengok, kita baca lagi. Seronok juga baca komen-komen yang membina, soalan-soalan yang menarik yang ditanyakan oleh viewer kita. Ramai sangat yang bertanya. Wah, banyaknya UCAM sediakan untuk pelajar-pelajar sekarang terbaik. Tidak ada tandingan dah ni. Tunggu apa lagi adik-adikku ini? Okey, baik. Kemudian UCAM terbaik, jom ajak-ajak saudara masuk UCAM. Betul kita tengok alumni sendiri sudah mengakui kehebatan ataupun sudah mengakui lah kekuatan UCAM bagi melahirkan graduan-graduan yang mempunyai potensi dalam bidang pekerjaan di Malaysia. Alright, kita tengok katanya kalau nak tahu statistik peratus yang bekerja RISDA ni kena ada forum lain pula ni. Okey, insya-Allah mungkin next time kita boleh jemput beberapa alumni yang bekerja dekat RISDA. Okey, yang bekerja dekat RISDA kita boleh kumpulkan, kita buat satu forum khas lagi. Insya-Allah lagi menarik lagi nanti. Alright, sekarang banyak kemudahan, kata Alin Muhammad Yassin. Okey, sekarang banyak kemudahan yang telah UCAM sediakan. Beruntung kalau adik-adik semua sambung belajar di UCAM. UCAM pun dah cantik. Ya, memang UCAM sangat cantik sekarang ni. Okey, dulu kami ada Dewan Tuah sahaja. Dulu Dewan Tuah lah yang paling hebat ketika tu. Tapi sampai sekarang pun Dewan Tuah masih lagi digunakan, okey. Masih lagi beroperasi, tapi kita sejajar dengan perkembangan dunia lah. Kita pun UCAM pun berkembang juga. Jadi banyaklah bangunan-bangunan, banyaklah kemudahan fasiliti yang kita telah naik taraf yang semestinya memberi keselesaan lah kepada adik-adik yang menyambung pengajian di College Universiti Agroscience Malaysia. Alright, Madam, tolong tanyakan Eddie apa pengalaman pahit dan manis beliau di college. Okey. Mungkin Eddie boleh jawab dekat sini pengalaman pahit manis semasa di UCAM. Kalau ikutlah pengalaman pahit dan manis, terlalu banyaklah pengalaman pahit dan manis. Saya terang guna manis dulu boleh tak? Manis, pahit boleh, kemudian boleh. Lah. Manis ni seronok sih kalau cerita. Okey, silakan. Kalau ikutkan pengalaman manis ni terlalu banyak sangat. Tapi yang paling manis sebenarnya adalah bersama rakan-rakan lah, bersama kawan-kawan, sahabat, junior, senior. Yang mana kawan-kawan ni kita buat aktiviti bersama lah, aktiviti kita bersukan bersama, aktiviti belajar bersama, makan bersama. Makan bersama tu aktiviti manis bagi saya lah, tapi mungkin bukan manis bagi dia orang. Lepas tu kita banyak-banyak aktiviti bersama, sampaikan mandi pun bersama. Mandi bersama maksudnya di hostel lah, ada disediakan bilik air masing-masing. Lepas tu macam mana kita mandi bersama tu? Kawan-kawan kita
Ni bersama tu maksudnya di hostel, bilik ayah asing, jadi kita berat bersama lah maksudnya, nak ke kelas bersama kan. Maksudnya macam tu lah. Mungkin Itu masa untuk mandi bersama tu dalam kawan-kawan bilik lah. air, masa Terutama- dalam bilik air tu sambil berborak-borak ke Edi kan? Itu pengalaman manis lah yang kita Yelah. ingat sampai sekarang lah. Uh-uh. Kemudian itu antaranya lah pengalaman manis. Kalau pahit ni sebenarnya banyak sebenarnya, tapi nak cerita kat sini mungkin tak sesuai kot, malu nak cerita lah. Yelah kan, biarlah yang pahit tu tersimpan di hati kan. Kita share yang murni-murni. Ya, kan? betul. Biarlah yang pahit tu menjadi kenangan yang boleh menjadi pedoman lah kita di masa depan nanti. Alright, kita tengok, kita baca lagi lah kita baca lagi. Sekarang UCAM dah maju, ambillah peluang yang terbuka ni. Betul kata Muhammad Fahmi Kemudian kita ada tapi dah terlindung dengan bangunan daun getah yang gah tu. Dewan Tuah kita dia terlindung, tapi yang orang kata yang lama yang baru silih berganti, yang lama tetap menjadi kenangan lah. Alright. Okey, kalau belajar UCAM boleh dapat RISDA ke? Hot juga soalan ini. Kalau belajar UCAM boleh dapat RISDA ke? Jadi sebenarnya kalau ikutkan live, kalau saya nak menjawab kepada persoalan ni, confirm ke kerja RISDA. Okey. Sebenarnya mana-mana IPT pun kalau kita belajarkan tidak menjanjikan anda untuk bekerja di mana-mana dalam agensi-agensi tertentu. Dan semuanya kita kena berbalik kepada rezeki lah. Kita berusaha, kita merancang, okey, kita berdoa dan sebagainya, tapi yang menentukan rezeki kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semestinya kadang-kadang kita rasa sesuatu yang kita nak tu kita tak dapat, tapi sebenarnya ada lebih baik yang Allah nak bagikan. Jadi jangan risau kalau tak dapat kerja di mana-mana agensi yang kita betul-betul inginkan. Jangan risau, sebenarnya Allah tutup pintu satu rezeki, tapi Allah buka pintu-pintu rezeki yang lain yang lebih baik. Mungkin kita rasa sesuatu yang kita tak suka tu adalah yang tak baik, tapi sebenarnya Allah sebaik-baik perancang. Okey, kita merancang, Allah juga merancang, tapi sebaik-baik perancang adalah perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alright. Kemudian, okey, UCAM semakin terbaik, banyak fakulti disediakan, banyak kemudahan yang ada terbaik. Okey, jom masuk kata Arif Siti Ammar Adib. Okey, kemudian kita ada next time ada sebut Amir ni. Siapa Amir? Amir pakar matematik. Okey, insya-Allah nanti kita boleh dapatkan Amir selepas ni. Okey, kita nak apa lagi? Okey, ada perpustakaan pun baru. Okey, makan bersama pengalaman paling ngeri, ada catuan. Apa tu? Okey. Alright, okey, ni banyaklah soalan saya tak terkejar kita nak sebut semua komen-komen daripada viewer kita. Ramai yang menceritakan tentang pengalaman-pengalaman dekat Kuala Risda dulu, banyak pengalaman makan Maggi, bilik air 3 biji 1 bilik. Okey, banyaklah. Alright. Jadi kita nak sambung balik soalan kita, okey, berkaitan dengan bantuan RISDA ni kan. Okey, selain daripada bantuan grant bernilai RM20,000 ni, ada tak lain-lain bantuan yang RISDA berikan ataupun RISDA sediakan kepada golongan pekebun kecil dan juga anak-anak pekebun kecil, Edi? Kalau ikutkan kita memang ada banyak bantuan, tapi kalau saya kecilkan skop untuk usahawan, mana kita ada bantuan untuk Risma Mobile lah, pertama Risma Mobile, yang mana bantuan Risma Mobile ni merupakan bantuan untuk food truck lah, food truck kepada usahawan bernilai RM50,000 lah. Food truck ni maksudnya sebagai contohnya lah, pada minggu lepas usahawan ada permohonan usahawan yang masuk ke kita, yang mana saya sendiri telah hantar permohonan dan pembentangan telah dilakukan oleh usahawan di peringkat Risda Ibu Pejabat, yang mana saya join sekali lah mesyuarat tu, dan alhamdulillah mendapat positif lah, reaksi positif daripada juri, yang mana insyaAllah kita akan menerima bantuan dari Smart Mobile lah pada tahun depan, tahun ni. Kemudian antara yang lainnya adalah
khusus jangka pendek dan juga jangka panjang yang Risda ada sediakan khas untuk usahawan Risda. Yang mana khusus jangka pendek itu adalah khusus seperti perniagaan Shopee, khusus accounting perniagaan, khusus asas keusahawanan untuk usahawan baru. Memang kita ada sediakan. Ini untuk adalah kemajuan untuk usahawan sendirilah. Dan khusus jangka panjang lah. Khusus jangka panjang ni sekarang, tapi untuk buat masa sekarang ni di musim COVID sekarang ni kita tak dapat laksanakan lah, Risda tak dapat laksanakan. Tapi ada khusus jangka panjang sebagai contohnya khusus-khusus yang melibatkan seperti khusus gunting rambut, dandanan rambut, solekan, menjahit ataupun khusus macam-macam khusus lah yang ada disediakan. Itu adalah di antara ingin atau tak ingin saja daripada usahawan ataupun yang sedia ada. Jadi kesempatan berada ataupun berkurung di rumah seketika ni sebenarnya adalah merupakan satu peluang yang terbaik lah kepada semua usahawan ataupun yang baru bermula nak menjadi usahawan ni, asalkan perlu ada kesungguhan dan juga minat untuk belajar. Okey, jadi kan andai katalah mereka ni semua nak tahu maklumat tarikh dan sebagainya, bila waktu yang ditawarkan khusus-khusus ni, macam mana Eddie kalau mereka nak dapatkan maklumat tentang khusus-khusus yang ditawarkan ni? Okey, kalau ikutkan Risda sebenarnya telah menyediakan takwim di mana daripada awal tahun khusus-khusus ni ada disediakan, dan juga dari semasa ke semasa lah di peringkat ibu pejabat maklumkan ada khusus dan kita perlu mencari usahawan yang perlu untuk menyertai khusus-khusus ni lah. Dan juga kalau ada yang berminat untuk datang mengikuti khusus, boleh maklum terus direct kepada bahagian pejabat Risda berhampiran lah makluman khusus yang mereka ingin sertai. Okey, baik. Alright. Okey, dah banyak kita bercerita. Apa kata kita berehat seketika, kita nak tarik nafas kejap. Kita tapi anda jangan ke mana-mana kita saksikan video klip yang kita sediakan ni. Saksikan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Norizam bin Saha, bekas graduan pengurusan peladangan 2011-2014. Sekarang ni saya mengusahakan tanaman sayur-sayuran, tanaman kotang seperti bendi, labu air, asparagus dan juga kacang panjang dan sebagainya. Saya juga mengusahakan tanaman kekal seperti sawit, mengusahakan untuk proses potong buah sawit dengan pruning, membaja dan meracun. Oleh itu adik-adik, kita tak perlu risau pasal kerja, kita cipta kerja.
Okey, baik. Okey, sementara tu kita nak bacalah sedikit daripada komen daripada viewers kita. Alright. Yang okey, Ektasis L Ahmad kata ini pemenang Burger Syukur kan? Burger Syukur. Betul ke Edi? Pemenang Burger Syukur. Mungkin ada cerita di sebalik ini tu kita tak tahu. Okey. Bukan. Alright. Dulu ada sukan antara jabatan. Okey. Kemudian Encik Eddie tunjuk gitarmu. Best Encik Eddie main gitar. Mungkin next time kita tak tahu Encik Eddie ni pandai main gitar. Mungkin next time kita boleh jemput lah. Alright. Kemudian Tuan Eddie adalah seorang bekas Presiden Majlis Perwakilan Pelajar satu masa dulu. Share apa yang telah Tuan sumbang kepada Kolej Risda. Okey. Hebat buat pengetahuan semua. Eddie ni merupakan YDP yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar ketika dulu. Jadi mungkin Eddie boleh kongsikan pengalaman ketika menjadi YDP ketika tu? Okey, kongsikan pengalaman YDP. Kalau ikutkan YDP tu satu yang tak disangka-sangka lah masa tu. Saya pun masa tu masih baru belajar. Jadi banyaklah yang kekok lagi masa tu. Jadi bila dilantik sebagai YDP, jadi masa itulah saya mula belajar yang mana mula belajar dengan cara untuk bermesyuarat, protokol dan juga cara komunikasi dengan berkesan. Jadi itu semua pengalaman lah untuk masa jadi YDP. Kalau nak kira sumbangan tu mungkin sumbangan saya tak seberapa sebab masa tu kita masih darah muda, masih remaja dan juga masih baru belajar lah kalau kita ikut kan. Jadi semestinya pengalaman itulah yang menjadikan siapa diri Eddie sekarang kan. Pengalaman berhadapan dengan pelajar-pelajar, berhadapan dengan pengurusan polis dan sebagainya ketika tu. Semestinya itu memang pengalaman yang menarik lah yang menjadi kenangan yang tak dapat dilupakan. Okeylah, baiklah kita tengoklah melihat fenomena pandemik COVID-19 ni banyaklah yang memberi kesan negatif kepada terutama kepada ekonomi negara kita dan secara tak langsung sebenarnya memberi impak kepada masalah sosial seperti masalah mental dan sebagainya. Namun di sebalik musibah yang terjadi ni, kita perlu melihatlah COVID-19 yang memusnahkan ni adalah sebagai satu peluang dan kita perlu bertindak cepatlah untuk menyesuaikan diri dengan norma baru di samping memanfaatkan teknologi agar kita dapat seiring dengan perubahan semasa. Jadi sebagai usahawan ni, apa yang patut dipersiapkan dalam diri agar mereka sentiasa bersedia dengan sebarang kemungkinan yang tak dapat kita nak ramalkan di masa depan, Eddie? Okey, terima kasih Mbak Safi. Kalau ikutkan persiapan untuk usahawan kalau persiapan untuk usahawan ni untuk makluman semula, cuba kita tengok 2-3 hari kebelakangan ni kes COVID-19 pun sehingga sekarang lah 20,000 kes. Siapa jangka sebelum ni kita tengok kita hampir menang lah dulu di mana kita hampir kosong kes di Malaysia, tapi sekarang 20,000 kes. Jadi ini memberi tamparan hebat lah kepada kita yang mana membuatkan semua terkesan, terutamanya usahawan lah. Jadi WHO sendiri kalau kita tengok kesihatan dunia ada memberi amaran menyatakan COVID-19 ni sebenarnya tak akan berakhir, yang mana virus-virus ni semua akan berada bersama dengan kita lah. Jadi kita kena mulakan dengan hidup normal dengan cara yang baru. Kemudian yang paling utama sekali persiapkan diri dengan vaksin lah. Vaksin yang pertama. Alhamdulillah saya sendiri dah vaksin 2 dos. Alhamdulillah. Okay, Madam Safi dah vaksin 1 dos saya didahulukan. Ya. Alhamdulillah 1. 1 dos sudah selesai. Alhamdulillah. Okey, baik. Alright. Dan vaksin ni untuk usahawan sebagai contohnya kalau untuk persiapan dirilah usahawan sendirilah perlu fokus yang mana dia orang sendirilah perlu merancang strategi dia orang ataupun ubah strategi pemasaran dia orang sendiri untuk hari ini supaya terus relevan lah dalam masa kini. Dan juga yang paling penting sebenarnya usahawan-usahawan ni kena adaptasi lah teknologi yang baru ataupun yang sedia ada, yang mana merupakan internet ni ataupun jualan secara online ataupun semua adalah merupakan platform yang paling terbaik lah buat masa kini.
Betul betul betul. Kita kena sentiasa alert, kena sentiasa mempersiapkan diri kita mengharungi cabaran-cabaran baru melalui norma-norma yang baru. Jadi okey, kita nak tengoklah sejauh mana program yang ditawarkan oleh pihak RISDA ni memberi impak yang positif kepada peserta-peserta yang telah pun sertai program ni sebelum ni. Mungkin Eddie boleh kongsikan antara kisah-kisah kejayaan yang boleh memberi inspirasi kepada mereka yang berminat nak sertai ataupun nak rebut peluang ni, Eddie. Okey, antara kisah Madam Safi yang dapat saya saya bagi maklumkan apa yang terjadi pada diri saya lah di sini, yang mana ada kisah kejayaan yang mungkin memberi inspirasi lah kepada semua orang. Yang mana ada seorang usahawan lah pada tahun 2015. Semasa 2015 tu saya baru berada di RISDA Tampin, yang mana saya didatangi oleh seorang usahawan muda lah masa tu untuk membuat produk kambing perap masa tu. Tahun 2015 datang bersama isteri dan perbincangan maklumkan pendapatan dia pada masa tu adalah sebanyak 1,000 hingga 2,000 ringgit sahajalah. Jualan bulanan dia pun 30 kilo kambing lah, maksudnya 30 kilo kambing perap ni. Jadi saya cuba membantu je lah untuk memberi bantuan AET, tetapi permohonannya gagal pada masa tu. Sedih jugalah masa tu gagal, tapi saya nasihatkan kepada dia, kita cuba tahun depan pula. Kita jangan putus asa lah, kita cuba untuk tahun depan. Jadi tahun 2016 saya dimaklumkan dia telah lulus lah permohonan usahawan dia. Dan bila kita buat pemantauan, kita tengok pendapatan dia setiap tahun, setiap bulan semakin bertambah. Di mana lepas tu kita RISDA beri bantuan pula untuk pelabelan pembungkusan, maksudnya untuk menaikkan image produk dia tu lah dan untuk nilai dia. Kalau ikutkan lah, kalau untuk makluman semua sehingga tahun ni usahawan tu telah berjaya membuat kilang, membina kilang dan menghasilkan pendapatan dia 60 hingga 70 ribu lah sebulan. Wah, Alhamdulillah. 1 tan hingga 2 tan lah kambing. Alhamdulillah. Itu inspirasi yang ada lah. Semoga ia boleh buka mata lah, boleh buka mata mereka yang nak berjinak-jinak dengan keusahawanan ni. Okey, mungkin yang tu boleh menjadi inspirasi kepada kita. Kalau usahawan tadi boleh lakukan, insya-Allah kita pun boleh juga mungkin boleh dapat lebih daripada tu. Alright, Eddie adalah alumni Kolej RISDA yang bertugas sebagai pegawai di RISDA, dan saya juga dapat tahu yang Eddie ni juga merupakan seorang usahawan dan semestinya ini merupakan antara langkah Eddie lah kan untuk bersedia menghadapi sebarang kemungkinan di masa depan. Mungkin boleh Eddie kongsikan apa yang Eddie usahakan sekarang ni? Okey, Alhamdulillah Madam Safi. Saya juga ada menjalankan perniagaan lah. Tapi yang saya ceritakan pada permulaan dia adalah di mana masa saya mengambil alih usahawan ni, saya cuba berfikirlah. Saya belajar, di mana saya cuba mencari idea lah, di mana cari idea perniagaan yang tak mengganggu kerja hakiki saya sebagai penjual awam. Jadi macam masa tu timbul macam-macam idea lah. Saya nak berniaga online apa semua. Tapi hasil perbincangan dengan rumah dan juga hasil kajian sendirilah, yang mana saya tengok Melaka adalah merupakan satu sektor pelancongan yang terbaik sekali di Malaysia. Jadi saya ambil keputusan masa tu untuk membuat homestay pada hujung tahun 2018 dan awal tahun 2019 lah. Alhamdulillah pada masa tu saya dapat satu homestay saya buat. Jadi kita tengok dia punya potensi maju tu sangat baik. Jadi sampailah sekarang alhamdulillah saya ada 4 homestay lah. 4 homestay. Jadi 4 homestay tu pun saya namakan dengan anak-anak saya punya nama lah. Rezeki anak lah kita panggil Betul. Apa nama anak tu? Anak-anak saya namakan dengan nama-nama bunga lah, nama bunga dan juga nama pahlawan. Jadi anak yang pertama saya nama Melo. Anak pertama Melo. Yang kedua Melati, yang ketiga Lekir, yang keempat ni Lekiu lah.
Wah, memang unik nama anak-anak AD ni. Semuanya daripada nama-nama yang jarang orang guna nama-nama bunga dan juga nama-nama pahlawan Melayu Melaka. Alright. Okey, mana tahu nombor 5 nanti ada jebat ke apa ke kan? Alright. Kita sebenarnya ada banyak lagi soalan-soalan kat sini dan saya bila cerita pasal AD, cerita pasal pelancongan ni, saya yakin satu hari nanti bila insya-Allah bila negara kita sudah pun mencapai herd immunity di mana kita telah mendapat 80% rakyat Malaysia yang telah divaksin, insya-Allah bisnes ataupun bidang pelancongan domestik ni bakal meletup nanti bila orang kilah kita tahu kan kita tak boleh sempadan negara masih tidak boleh dibuka, mungkin akan melibatkan beberapa tahun tapi insya-Allah pelancongan domestik ni akan boom nanti insya-Allah. Saya doakan yang terbaik untuk AD nanti. Okey, kita nak baca sikit daripada komen daripada viewer kita. Okey. Terima kasih. Okey, baik. Medium ramai yang tak tahu sebenarnya Encik Fadri Osman ni power sangat main gitar. Serius serius tolong belanja lepas selesai wawancara ni satu lagi. Daripada Madi Ibrahim. Alright. Tu istimewa. Tak apa, nanti kita boleh invite lagi nanti. Alright. Kita nak okey, kata seorang viewer kita ni, pencerahan AD pasal Rizda ni bagi saya amat-amat jelas. Terbaik penerangan, okey. Kemudian kita ada jika diberi pilihan pada AD bekerja versus masa belajar, mana AD lagi seronok? Bekerja seronok ke belajar seronok AD? Kalau ikutkan sebenarnya bekerja ni seronok untuk dapat duit. Memanglah seronok untuk dapat duit. Tapi sebenarnya waktu belajar tu dulu paling seronok. Walaupun waktu belajar dulu banyak masa tapi duit tak ada. Tapi seronok dengan masa-masa yang ada lah. Tapi macam sekarang ni kita ada duit, taklah banyak duit tapi kekurangan masa lah. Jadi macam tu lah, seronok dia lain-lain lah. Setiap tu ada keseronokannya tersendiri kan? Alright. Okay. Eddie, boleh sebutkan lecturer yang anda ingat semasa zaman Kolej Rizda Melaka, Krism 2007 hingga 2010. Siapa antara pengajar-pengajar yang telah memberi ilmu pengetahuan ni yang bernilai kepada Eddie, boleh sebutkan nama mereka? Kalau ikutkan pensyarah ni memang terdiri daripada satu kenangan manis jugalah kami ataupun saya sendirilah di UKM, yang mana pensyarah yang paling kami hormati adalah Encik Nasrullah. Encik Nasrullah selaku Ketua Jabatan masa tu Pertanian Agroscience, yang mana banyak membantulah kami anggap sebagai ayahanda kami yang banyak bantu memberi nasihat sehingga kami berjaya pada hari inilah. Lepas tu lecturer selain daripada Encik Nasrullah, isterinya Puan Siti Rabiah yang banyak membantu kita. Tak lupa juga kepada Puan Siti Aminah, Miss Aminah yang bahasa Inggeris, garang orangnya. Ya ke? Lepas tu Miss Hanin, Cik Maizura yang telah berpindah, dan Cik Afzan. Adalah banyak-banyak lagi nama tu. Okey, baik. Ada soalan, adakah UKM menawarkan peluang buat alumni yang ingin menyambung pengajian di UKM? Ya, semestinya UKM kita nak bagi potongan yuran pengajian. Lepas tu kita akan tawarkan program-program eksekutif ijazah sarjana muda juga kepada mereka yang sudah pun bekerja, sudah pun bekerja, tapi ini ada fast track lah, kita belajar secara lebih mudah secara online, dan mungkin di luar waktu bekerja, jadi ini adalah antara peluang yang boleh direbut oleh alumni selain daripada tawaran yuran pengajian yang kita nak bagi ni, sangat menarik. Jangan lupa untuk layari kita punya website www.ukam.edu untuk sebarang pertanyaan lanjutlah berkaitan dengan peluang pengajian kepada alumni Kolej Rizda. Alright, kita ada okey, baik. Kemudian kita ada ramai lagi ni, saya tak terbaca banyak sangat ni, okey. Adakah usahawan yang menerima bantuan dinilai prestasinya ketika
mereka mengusahakan perniagaan mereka, Eddie? Adakah usahawan ni akan dinilai? Kurang jelas Puan Safi. Boleh ulang? Okey, adakah mereka yang terlibat dengan projek ataupun program AET Adakah usahawan? ni yang menerima bantuan ni akan dinilai prestasi mereka? Oh, kalau ikutkan sebenarnya dinilai itu memang ya nilai. Maksudnya kita nilai dari segi kalau penilaian tu pendapatan, contohnya pendapatan yang meningkat ataupun meningkat dengan lebih baik, kita akan bantulah untuk memberi bantuan yang lain. Ataupun kalau jika pendapatannya statik ataupun kurang berdaya maju, kita akan bantuan yang kita akan beri adalah dari segi kursus dan juga nasihat lah untuk cara-cara untuk dia memajukan bisnes dia. Itu antara bantuannya lah. Okey, baik. Jadi sebenarnya banyaklah soalan-soalan yang kita terima daripada viewer kita, tapi tak apalah, kita proceed lah soalan yang terakhir sebab kita dah 1 jam suku bersiaran. Okey, soalan terakhir kita nak tanya Eddie lah, kenapa UCAM perlu menjadi destinasi pengajian kepada adik-adik yang mungkin tercari-cari tempat nak sambung belajar sekarang ini? Okey, kenapa UCAM Kenapa UCAM nak jadi destinasi tempat belajar? Okey, yang dapat saya maklumkan yang pertama adalah di dalam bidang pertanian di mana saya pun sendiri daripada bidang pertanian. Kalau ikutkan siapa-siapa yang minat dalam bidang pertanian yang tak berjaya masuk IPTS utama, yang pilihan pertama adalah Kuliah Risda, UCAM lah, di mana kalau ikutkan PT di Malaysia ni, IPTA Malaysia ni yang menawarkan pertanian ni adalah UCAM lah, terutamanya yang melihat mempunyai suasana ataupun kita panggil landscape yang menarik sekali. Bagi saya adalah UCAM lah. Kalau pagi-pagi tu kita bangun macam berada di Cameron Highland lah. Betul. Sebabnya dikelilingi oleh tumbuh-tumbuhan yang menghijau. Betul. Dan yang kedua adalah dari segi fasiliti lah. Untuk IPTS, fasiliti terbaik. Fasiliti daripada fasiliti ladang, teori di dalam kelas, mempunyai fasiliti yang sangat baik lah. Dan juga yang paling penting sebenarnya adalah pensyarah, staff terbaik lah di UCAM, yang mana supporting dan juga memberi tunjuk ajar, friendly lah senang cerita. Kita nak masuk study ni, kita nak gembira sebenarnya, happy. Kalau kita stres je, kita pun boleh jadi kemurungan lah. Tak baik macam tu untuk study lah, untuk student. Okey, kita dapat lihat sendiri mempunyai pelbagai aktiviti lah, aktiviti yang dilaksanakan. Memang setiap minggu aktiviti akan sentiasa ada, yang mana tak ada masa kosong untuk student. Jadi dia boleh belajar dekat situ untuk kembangkan diri dia sendirilah. Jadi UCAM semestinya antara tempat yang menjadi pilihan adik-adik lah, sebab suasana yang kondusif, pensyarah yang terbaik, dengan bantuan staf-staf yang membantu, dan juga persekitaran yang sangat-sangat selesa dan sangat seronok belajar. Bak kata Eddie tadi, UCAM macam bila kita bangun pagi tu macam berada di Cameron Highland kan. Sebabnya istimewanya kita punya kedudukan geografi UCAM terletak dikelilingi oleh bukit-bukit, bukit-bukit yang menghijau yang berada di sekitar UCAM, dan ini sebenarnya menjadikan keistimewaan lah UCAM yang berada di kawasan pinggir bandar, luar bandar, yang menjadi tempat yang amat selesa untuk adik-adik belajar. Jadi kita dah pun dengar banyak cerita daripada Eddie kan, tentang bantuan yang telah disediakan oleh Risda yang boleh dimanfaatkan untuk membantu rakyat yang untuk mengharungi pasca era COVID-19 ni. Dan sekaligus ini membuktikan sebenarnya Risda sangat menitik beratkanlah keusahawanan dengan memfokuskan kepada golongan pekebun kecil dan juga anak-anak pekebun kecil. Jadi keusahawanan yang dilihat sebagai alternatif terbaik dan pilihan utama bagi rakyat untuk mengurangkan beban kos sara hidup. Jadi rakyat perlu mengambil perancangan ataupun membuat perancangan keuangan keluarga dari sekarang dalam menghadapi masalah ekonomi yang akan membebankan di seluruh dunia.
Okey, jadi kepada bakal usahawan, mereka perlulah bijak, okey, mencari peluang mengembangkan perniagaan, okey. Dan dengan kerjaya keusahawanan ini bukan hanya dapat meningkatkan taraf hidup individu masyarakat, malah menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. Dan jika sebelum ni keusahawanan adalah pilihan terakhir kan, dalam sektor pekerjaan ni, kini ianya telah berubah apabila menjadi pilihan utama rakyat menjelang pasca COVID-19. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada AD. Memang tak puas kita nak cerita dan sebenarnya ada banyak lagi komen-komen daripada viewer kita yang tak dapat saya nak siarkan. Jadi terima kasih diucapkan kepada AD kerana sudi meluangkan waktu hujung minggu bersama-sama dengan kita. Dan kalau ikutkan AD sekarang sedang menjaga isteri yang sedang berpantang kan, baru habis pantang, baru mendapat cahaya mata yang keempat. Tahniah AD, semoga dipermudahkan jaga anak-anak dekat rumah tu. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi. Mungkin ada masa-masa yang lain nanti ada rezeki lagi kita akan bersama-sama dengan AD untuk bincangkan tajuk-tajuk. Mungkin kita boleh buat forum bersama dengan pekerja-pekerja ataupun staf-staf RISDA yang merupakan alumni Kolej RISDA. Okey, baik. Okey, jadi terima kasih AD. Mungkin ada kata-kata terakhir yang AD nak sampaikan kepada viewer kita. Kata-kata terakhir kata-kata terakhir saya terima kasihlah diucapkan kepada semualah yang mengikuti Bola Bicara pada pagi ini, dan juga saya nak maklumkan berkenaan dengan satu perkara lah, iaitu Encik Fazli kita lah, Encik Fazli kita doakan sama-sama untuk Encik Fazli, isteri Encik Fazli yang kita sedia maklum dijangkiti COVID-19. Kita doakan sama agar Encik Fazli tabah dan juga semoga isteri Encik Fazli kembali sihat lah sedia kala. Itulah. Okey, baik. Terima kasih Adi. Kita jumpa lagi di waktu dan juga jika ada rezeki di masa lain nanti Adi. Alright. Untuk makluman adik-adik di luar sana yang masih lagi mencari-cari, yang mencari-cari tempat pengajian, minggu lepas sebenarnya merupakan pendaftaran pelajar baru di Kolej Universiti Agroscience Malaysia. Tapi jangan risau kalau adik-adik tak berkesempatan untuk mendaftar sebagai pelajar UCAM, ambilan Julai 2021 masih lagi kita buka. Jadi yang terlepas peluang tu boleh daftar sekarang sebab kita buka pendaftaran sehingga hujung bulan Ogos. Okey, jadi sebenarnya ada banyaklah antara program-program yang kita nak tawarkan daripada peringkat asasi, diploma, bachelor dan juga master dalam bidang-bidang yang pelbagai seperti pertanian, perladangan, landscape, peternakan, bisnes, accounting dan pelbagai lagi. Dan untuk mereka yang berminat untuk menjadi sebahagian daripada keluarga UCAM, kita nak tawarkan adik-adik yang mendaftar bagi sesi Julai 2021, yang kita nak tawarkan adalah yang pertama, kita nak bagi diskaun 50% yuran pengajian. Jadi 50% yuran pendaftaran. Instead of bayar RM500, you all hanya perlu bayar RM250 sahaja untuk sesi kemasukan Julai 2021. Kemudian kita nak bagi percuma sijil profesional eksekutif halal yang bernilai RM3,000. Yang ni kalau kat luar you all kena bayar sendiri, tapi dengan menjadi pelajar UCAM, you all akan sertai kursus ini secara percuma, dan kursus ini sangat-sangat berbaloi dan menjadi nilai tambahlah kepada adik-adik nanti bila nak minta kerja, nanti ada ekstra sijil yang adik ada. Okey, kemudian selain pada itu kita nak bantu adik-adik melalui norma baru pendidikan, di mana you all sekarang ni belajar secara online. Jadi kita nak bantulah bila nanti bateri habis, kita nak bagi power bank secara percuma yang boleh adik-adik gunakan semasa melalui rutin pendidikan ataupun pengajian, di atas talian nanti. Kemudian selain daripada itu kita nak bagi percuma
yuran pengajian selama setahun bagi mereka yang mengambil asasi. Okey, jadi program asasi ini adalah merupakan persediaan adik-adik untuk melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda dan yuran dia adalah percuma selama setahun. Nanti bila dah start degree baru adik-adik akan mula bayar yuran. Okey, mana nak dapat tu kan percuma. Alright, selain pada tu harga asrama yang sangat-sangat murah. Kalau kita congak-congak kita kira-kira sebenarnya harga dia RM1.60 saja sehari, ya, murah sangat. Okey, selain daripada tu kita nak bagi yuran, diskaun yuran pengajian kepada siapa? Kepada alumni College Risda, College Universiti Agroscience Malaysia dan juga alumni College Vocational. Jadi adik-adik yang merupakan alumni ataupun yang merupakan bekas pelajar College Vocational, jangan lupa dan jangan lepaskan peluang 20% diskaun yuran pengajian. Dan istimewa kalau adik-adik ni merupakan anak-anak pekebun kecil, kita nak bagi selain daripada diskaun yuran pengajian bernilai 20%, kita nak bagi derma siswa bernilai RM2,000, di mana kalau you all at the end of the day bila dah habis study, you all dapat 3.5 ke atas pointernya, you all akan menerima sumbangan one off bernilai RM2,000. Dan selain daripada itu kita juga nak bagi kupon ataupun insentif RM500 dan juga kupon makanan secara percuma kepada mereka yang berkelayakan. Jadi kepada adik-adik yang masih lagi tercari-cari tempat nak belajar, jangan lupa UCAM adalah semestinya, bak kata AD tadi, bak kata alumni yang lain tadi yang dalam komen-komen dalam Facebook ni tadi, UCAM adalah semestinya pilihan yang sangat-sangat baik yang boleh membentuk diri adik-adik menjadi orang yang mempunyai credibility dan juga mempunyai pasaran tinggi dalam dunia pekerjaan. Okey, selain daripada tu kita nak tawarkan juga lain. Selain daripada tu UCAM juga menawarkan program eksekutif khas kepada golongan yang ingin meningkatkan lagi peluang kerja yang mungkin yang sudah pun bekerja, dah tak ada tapi nak tingkatkan kualiti akademik, mungkin boleh naik gaji dan sebagainya. Antara program yang kita tawarkan adalah seperti executive program in agriculture advance, plantation management advance, landscape management advance, leadership and management advance, human resource management advance dan juga program eksekutif pengurusan dan pembangunan luar bandar lanjutan. Jadi mereka-mereka yang berminat nak belajar, kita akan mod pengajian adalah secara online, secara atas talian, dan you all akan belajar di luar waktu bekerja. Jadi sebenarnya ini adalah peluang yang sangat bagus dan kita sebenarnya ada tawaran potongan harga juga, yuran pengajian kepada mereka yang berminat nak sambung, nak tambah ataupun nak tingkatkan qualification untuk meningkatkan kerjaya sekarang ni. Dan jangan lupa untuk layari www.ucam.edu.my untuk sebarang pertanyaan lanjut dan untuk mendaftar untuk menjadi sebahagian daripada warga UCAM. Jadi akhir sekali saya sebelum mengundur diri, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang sudi bersama-sama dengan kita sehingga habis live ini, dan jangan lupa untuk terus menyokong live kita di masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. வணக்கம். இப்பதான் STM முடிச்சிருக்கீங்களா? மேல் படிப்பு எங்க படிக்கணும்னு தெரியலையா? UCAM வாங்க. UCAM ரிஸ்டா ஓடுது. UCAM நிறைய இருக்கு. மாஸ்டர், பேச்சுலர், டிப்ளமா, ஃபவுண்டேஷன் வழங்கப்படுது. UCAM நிறைய துறைகள் இருக்கு. அது அக்ரிகல்ச்சர் இன் சயின்ஸ், லேண்ட்ஸ்கேப், பிசினஸ், IT. பதிவு செய்ய வாங்க. www.ucam.edu.my நாடுகள். ஜோம் மசோ UCAM.
Kenapa sedih sangat tu? Oh, tak mendapat tempat di universiti pilihan? Jangan risau. Kami di College University Agroscience Malaysia UCAM sentiasa membuka ruang dan peluang untuk anda semua. Untuk mendaftar, layari www.ucam.edu.my. Jumpa anda di sini. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan tekan like video ini. Cantik.